Selawat sallallahu, yang simple saja, tak perlu tengok buku apa, yang simple saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih. Sallu alaihi. InsyaAllah sekarang kita nak buka buku kita ni. Dan Abi baru nak buka kan? InsyaAllah sempat. Kalau kita lebih 15 minit boleh kan? Okey, kita terus buka muka surat 161. Muka surat 44. Tajuknya ialah Penyelamat daripada Azab Kubur. Buku Sahabat Dunia Akhirat. Kalau ada penonton di rumah yang ada beli buku kita ni, muka surat 161. Okey, jumpa ya. Bab yang ke-44. Sahabat, moga saat dekat dengan kematian sendiri, kita diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara hadis Nabi tentang perkara ini, Nabi bersabda, di antara tanda-tanda dekatnya dengan kiamat, berlakunya kematian-kematian yang mengejut. Betul atau tidak? Hari ini kematian mengejut dah jadi perkara biasa. Kalau zaman saya kecil dulu ada yang mati mengejut, terkejut kita. Biasanya dululah orang akan tanya sakit apa, kenapa, ada kaitan lah. Tapi sekarang kematian mengejut berlaku di mana-mana. Bahkan dalam satu saat berlakunya beribu-ribu kematian di atas muka bumi ini. Mati dalam keadaan tengah duduk, tengah bercakap. Kalau cari dalam YouTube, ada banyak rakaman kematian mengejut. Ada pembaca berita tengah baca berita, tengah baca berita, tengah on air ikut TV, tiba-tiba mati. Ada yang tengah bawa kapal terbang, maksudnya beberapa minit sebelum itu dia memang sehat, dia kuat, dia tak ada apa-apa masalah, boleh siap tengah bawa kapal terbang jet, tengah bercakap dengan orang yang di pejabat, tengah bercakap, tengok tiba-tiba mati. Yang tengah menyanyi tiba-tiba mati. Yang tengah diwawancara tiba-tiba mati. Kematian mengejut. Dalam tidur ke, dalam tandas ke, tetapi kita lihat ada beberapa kematian mengejut tetapi dalam keadaan yang begitu indah. Mati tengah solat, mati tengah baca Quran. Cuba ibu-ibu cari, ada seorang wanita, saya tak ingat negeri mana, tapi di Malaysia. Dia adalah guru Al-Quran, sangat mencintai Al-Quran. Dia meninggal ketika dia berada di atas pentas, di hadapan orang ramai sedang dirakam. Dan dia sedang berdiri untuk membaca doa khatam ataupun dia memulakan bacaan khatam Al-Quran, macam itulah. Maksudnya dia berhadapan khalayak macam ni. Dia tengah pegang mic, tengah baca-baca, tiba-tiba dia pun jatuh. Lalu dia meninggal dunia dalam keadaan dia membaca Al-Quran, disaksikan oleh ramai orang. Dan si mati bila dipuji-puji, dia dah selamat daripada riak, takabur, ujub semua. Selamat. Tak adalah kita kata jangan puji sangat, nanti kesian, tak ada. Sebab dia dah terputus daripada
dunia ini, alam dunia dah berpindah kepada alam roh. Jadi kita kalau boleh, subhanallah, mudah-mudahan kita ini diberikan oleh Allah tanda-tanda. Antaranya kan saya dengar ada seorang sahabat saya ni, muslimah ni, dia jumpa saya depan-depan dalam satu ceramah kuliah, saya pun hadir. Muda, umur lebih kurang dengan saya ataupun muda daripada saya, tapi suami dia dah meninggal. Dia kata, Ustazah, saya nak cerita tentang keadaan suami saya. Suami saya seminggu sebelum meninggal, dia dah bagi tahu, abang ada masa lebih kurang 1 minggu sahaja. Macam betul-betul dia tahu, lebih kurang 1 minggu saja. Jadi abang kena selesaikan beberapa perkara dengan cepat sebelum abang pergi. Kata, awak ni biar betul, janganlah macam ni. Biasalah isteri kan, awak janganlah main-main. Tapi dia kata, Ustazah, masuk tinggal lagi 3 hari, lebih kurang ke 2 hari, suami dia sakit perut tanpa sebab. Sakit perut, bawa pergi ke hospital, pergi klinik, tak ada sebab, tak ada apa, pergi cek, tak ada masalah apa-apa. Tak adalah appendix ke apa, tapi sakit perut. Dan memang ada hadis Nabi SAW, di antara kematian syahid ataupun husnul khatimah, mati kerana sakit perut. Kemudian dia kata cukup hari yang dia sebutkan tersebut jatuh pada hari Jumaat pula, suami dia meninggal pada hari tersebut. Dan suami dia sempat mengucap kalimah syahadah dengan sempurna. Dan permergian yang dalam keadaan yang mudah, yang senang, yang tenang, dilihat pada mata zahir dia. Saya lalu tanya dia, apakah amalan suami? Sebab suami pun muda, dia pun muda. Sebab seingat saya memang anak dia kecil-kecil dan dia lebih muda daripada saya. Cerita ni yang saya dengar tahun lepas. Kemudian dia kata, Ustazah, suami saya daripada sejak kahwin sampai sekarang, saya boleh katakan dia tidak pernah meninggalkan solat tahajud pada waktu malam. Tak pernah tinggal. Dia bukan tahajud hujung malam macam kita, Ustazah, dia cakap. Kita bangun awal sikit daripada subuh, sempatlah 2 rakaat, 4 rakaat, sempatlah. Tak, suami saya akan bangun di tengah malam. Dia ambil masa sejam, kadang lebih, dengan solat, dengan zikir, dengan Al-Quran, dan mulut dia sangat kerap berzikir, Ustazah. Apa-apa, diam dia itu zikir, dan dia kurang bercakap, kurang buang masa. Dia suami yang baik, dia suami yang bertanggungjawab, Ustazah. Allahu Akbar. Saya memang sedih, masih muda suami meninggal, ada anak kecil-kecil, tapi saya bahagia melihat pemergian dia dalam keadaan yang sangat baik. Sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim. Maka daripada sebagian malam bangunlah untuk bertahajud. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menaikkan kedudukanmu pada maqam mahmuda, maqam yang terpuji. Sebab itu saya selalu, guru saya, alim ulama yang saya jumpa, bahkan hari itu pun kami ada ziarah seorang orang alim juga. Bila dia tengok, dia kata, Ustazah, saya dengar Ustazah macam ni, macam tu. Adalah cerita-cerita ujian cabaran kita buat kerja dakwah kan. Dari sudut kesihatan ke, dari sudut fitnah, kecaman, apa-apalah. Dia kata, saya pesan Ustazah satu, dan juga suami, dua-dua kena. Kalau kita jaga tahajud, tak ada orang yang boleh menghinakan kita. Kalau kita jaga tahajud, tak ada apa-apa yang boleh menyempitkan hidup kita. Kalau kita jaga tahajud, Allah akan letakkan kita pada makam yang mulia. Maka orang yang Allah muliakan takkan terhina. Allah jaga, Allah akan pelihara, Allah akan gagalkan perancangan musuh. Sebab itu kelemahan umat Islam hari ini, lemahnya pada waktu malam, kerana itu lemah pada waktu siang. Masya Allah. Siapa yang nak dapat kesenangan hidup, tahajud. Siapa yang nak dapat kelapangan, tahajud. Siapa nak kekayaan, nak apa saja, nak husnul khatimah, tahajud. Nak syurga Allah, tahajud. Dan memang subhanallah, bila saya baca tentang bab husnul khatimah, ada satu kitab, semuanya ada kaitan dengan bangun malam, bangun malam, bangun malam. Orang yang bangun malam akan dipanggil masuk ke dalam syurga Allah. Orang yang dibangun malam akan dijemput masuk ke dalam syurga Allah, dan sebagainya. Itu adalah rutin para salafus salih, para seluruh nabi-nabi,
bangun di tengah malam waktu sunyi, lalu melakukan ibadah. Kerana ibadah ketika itu ibadah dalam keadaan yang terjaga daripada pandangan manusia, maka ketika itu rahsiakanlah betul-betul. Janganlah pula bangun pagi besok jumpa kawan asyik menguap je. Kenapa tak cukup tidur? Tu yang ngantuk ni. Dah kenapa pula tak cukup tidur? Qiyamul lail. Kalau orang tak tahu, jangan beritahu. Kalau orang dah nampak, nak buat macam mana? Cuba rahsiakan sedaya upaya, kerana solat waktu malam itu adalah saatnya kita sangat dekat dengan Allah. Adalah satu amalan rahsia kita antara Allah. Sebab itu Allah akan naikkan makam yang terpuji itu. Dipuji-puji oleh Allah. Siapa yang buat satu kerana dipuji oleh manusia, maka nantikanlah penghinaan yang dahsyat di akhirat kelak. Na'udzubillah min zalik. Moga dijauhkan daripada kematian yang mengejut, yang tak sempat bertaubat. Tapi kalau mengejut sempat taubat dan keadaan yang baik, tak ada masalah. Bersungguhlah berdoa minta husnul khatimah. Alang-alang kita memang akan mati, siapkan awal-awal daripada sekarang rumah kubur kita. Hafal dan jangan tidur selagi tidak baca surah Al-Mulk. Jika tak mampu baca Al-Quran, juga tak mampu nak belajar, pasang dan dengarkan dulu surah Al-Mulk. InsyaAllah suatu hari nanti boleh diingat dan dibaca. Saya jumpa ramai orang tua yang jumpa saya cakap macam tu, Ustazah, Acik ni buta huruf, tak pandai baca Quran. Macam mana ni Ustazah? Acik rasa takut juga nak mati ni. Macam mana dalam kubur esok? Anak-anak tak boleh nolong, suami tak boleh nolong, kawan-kawan tak boleh nolong. Tapi katanya surah Al-Mulk boleh nolong. Okey. Sebab Assalamualaikum Ustazah. Saya minta Ustazah jelaskan, jika ada kematian apa hukum buka radio mengaji di tepi mayat? Saya mohon maaf, dari segi hukum saya tak tahu sama ada makruh ataupun dilarang dan sebagainya. Tetapi Allahu Akbar subhanallah, janganlah menggantikan diri kita dengan digital, dengan radio. Radio tu tak dapat pahala. Maksudnya radio tu bukanlah satu benda, bukan mukallaf nak menampung dosa ataupun pahala. Siapa anak-anak yang melakukan hal demikian, sedangkan itulah seakhir dia nak berbakti kepada ibu ayah, kepada si mati, lalu dibukakan radio saja diganti. Lepas tu sibuk duk masak lah, buat itulah, duduk jumpa orang lah, apalah semua. Sepatutnya ketika itu berada di sisi mayat, ucaplah perkataan yang baik-baik, bacakanlah Al-Quran sebaik-baiknya. Itu kan hadis Nabi sebut, sesungguhnya sesuatu itu, setiap sesuatu ada jantungnya. Maka jantung Al-Quran adalah Yasin. Bacakanlah kepada orang yang sedang menghadapi kematian, sedang nazak, ataupun setelah kematian. Di keadaan yang sangat sakit, baru lepas sakit kematian, ketika itulah bacaan-bacaan itulah yang akan membantu meringankannya, menyembuhkan sedikit sakit tu. Walaupun kesan sakit kematian dia akan beri kesan bertahun-tahunnya, bukan sekejap hilang sakit tersebut. Jadi Masya Allah, Allahu Akbar. Dari segi hukum saya tak pasti, tapi mungkin ia termasuk dalam perkara yang tidak disukai, tak dianjurkan dalam agama. Namun sekiranya contoh keadaan, ramai-ramai tu seorang pun tak pandai mengaji, semua tak pandai, ketika itu barulah soalannya dibolehkan daripada tak ada langsung bunyi ngaji tu, buka telefon, pasang Yasin. Tapi mustahil keadaan ini nak berlaku ketika orang semua tak pandai ngaji. Saya baru ni kan, saya pergi hospital ziarah sahabat yang saya sebut tadi tu, seorang aktivis mu'alaf tu. Dia dulu kanser payudara, sekarang dah pergi kepada kanser paru-paru. Bila saya pergi ziarah dia, dia Chinese Muslim, sangat aktif buat kerja dakwah, kurus sangat, kurus kering. Ada anak 3 orang, ibu yang baik, yang solehah, wanita yang solehah. Bila saya pergi ziarah, dia pegang tangan, Ustazah, doakan saya sihat dan kuat. Kalaupun saya kena kemo nanti, dalam tempoh kemo dan sebagainya, doakan saya nak sambung kerja dakwah. Ada lagi mu'alaf yang belum pandai baca Quran Ustazah, ada lagi mu'alaf yang belum pandai solat Ustazah. Saya harap sebelum saya mati, ya Allah, fikir dakwah. Dia tak ada fikir pasal dia ni, dia tak takut Ustazah, mati semua orang akan mati. Walaupun saya dalam keadaan begini,
Saya nak jadi macam Nabi. Nabi mati dalam keadaan berdakwah. Sahabat-sahabat Nabi. Jadi kita semua pun akan mati. Lebih baik mati dalam keadaan berdakwah. Sebab itu kita sebut, bila kita mati, di mana kita mati, macam mana kita mati, itu rahsia Allah. Yang lebih penting adalah bagaimana kita hidup sekarang. Sebab Imam Syafi'i sebut, sebagaimana kita hidup, begitulah kita akan mati. Siapa yang hidupnya sibuk fikir pasal dakwah, dia akan mati dalam keadaan berdakwah. Ada orang hidup dia sibuk nak cari orang susah, dia mati dalam perjalanan membantu orang susah. Saya nak sebut satu hadis Nabi kepada muslimat sekalian. Antaranya amalan kita nak dapat husnul khatimah, sebab ia dilihat amalan umum kepada orang-orang yang dapat husnul khatimah, iaitu membantu fakir miskin, membantu orang susah. Hadis Nabi SAW, berpagi-pagi kamu, kalau tak pagi, tak sempat pagi, tengah hari, petang pun boleh, menunaikan hajat keperluan saudaramu, lebih Allah cintai daripada iktikaf selama 10 tahun. Boleh bayang tak iktikaf 10 tahun? Kita pernah tak iktikaf di masjid satu hari? 24 jam tak balik-balik, zikir, baca Quran, solat, zikir, baca Quran, solat, lihat sekejap, zikir, baca Quran, solat. Susah. Nabi bersabda, barang siapa yang iktikaf satu hari, akan dibina jaraknya dengan neraka 3 parit. Kita cakap 3 parit kecil ya, boleh lompat. Tapi Nabi jelaskan satu parit, setiap satu parit jaraknya antara timur dan barat, hujung bumi ke hujung bumi. Kita tak mampu satu hari, tapi siapa yang menunaikan hajat saudaranya, keperluan, fakir miskin dan sebagainya, Allah cintai, lebih besar ganjarannya daripada iktikaf selama 10 tahun. Tapi orang yang buat iktikaf selama 10 tahun ataupun 2 hari 3 hari, lebih besarlah sudah tentu. Janganlah pula bila kita sedekah, bang saya ni dah lebih dah pahala banyak sangat dari ni. Saya lebih banyak daripada iktikaf 10 tahun. Ui dahsyat ni. Tak boleh menyamakan buat kali-kali ikut akal kita begitu. Masya Allah. Tapi itulah perumpamaan yang Nabi buat, Nabi sebut supaya kita faham mengeluarkan harta. Sebab itu sifat-sifat orang bertakwa dalam surah Al-Baqarah ayat 105 tu, mereka yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah.